kita bersama dengan adik Almera. Yang marah anyway, sekarang ni kereta Nissan Almera Turbo ni ialah kereta yang antara model yang terbaru yang ada di Malaysia dan mempunyai ciri-ciri yang boleh katakan agak kontroversial lah antara kereta-kereta yang baru ni di kalangan pembeli di Malaysia lah. Dia punya specification tak kontroversial mana pun, cuma dia ada enjin 3 silinder 1 liter turbo. Jadi orang Malaysia ni ramai yang macam takut dengan 3 silinder, takut dengan enjin kecil 1 liter dan juga risau dengan enjin turbo. Jadi hari ni kita nak tengok Nissan Almera ni setakat mana kerisauan itu sebenarnya ada berpaksikan realiti, dan adakah kereta ni ada satu kereta yang boleh berdaya saing dengan kereta-kereta lain dalam segmen B. Pasal kita tahu segmen B ni adalah segmen yang sangat-sangat kompetitif. Kita ada kereta seperti Honda City yang terbaru, juga Toyota Vios yang telah dikemasminikan model sekarang, iaitu Toyota Nissan Almera ni, dan juga ada Proton Persona, dan juga kalau korang tengok Kia, ada juga Kia Rio, dan juga beberapa lagi kereta lain daripada Hyundai. Hyundai ada lagi ke? Hyundai dah tak ada dah kereta-kereta saiz segmen ni. Jadi banyak kereta dalam segmen ni, tapi tak termasuk lagi SUV dalam segmen B. So macam-macam kenderaan yang boleh kita pilih dan beli dalam segmen B ni, termasuklah kalau nak kira SUV, ada Proton X50, ada Honda HR-V, ada Pro 2 Arus, dan juga ada Honda BR-V, dan juga ada Mazda CX-3. Kalau nak tengok lagi apa lagi, adalah macam-macam lah. Itu yang saya boleh ingat sekarang. Jadi apapun, sebelum kita tengok pandu kereta ni dengan lebih lanjut, apa kita tengok reka bentuk dia sikit. Kalau kita tengok secara keseluruhan kereta ni daripada tepi kan, dia punya profil tu dah lebih cantik lah daripada kereta yang sebelum ni, di mana kereta yang sebelum nampak macam tinggi dan gemuk kan. Yang ni dengan menggunakan beberapa trik visual telah berjaya menjadikan kereta ni nampak lebih slim dan lebih bertenaga dan lebih frasa nampak rupa keretanya. Jadi antara ciri unik reka bentuk Nissan Almera ni ialah plastik hitam yang berada di C-pillar ni. Jadi zaman dulu-dulu lah, tahun 19 sampai 80-an, kereta dibentuk dengan dua bahagian. Bumbung ni asing dan panel bawah ni asing. Jadi diorang gunakan, kalau tengok Mercedes W124 paling jelas yang ada macam besi kat bawah ni. Kat besi tu ialah tempat diorang sorok, di mana diorang welding dua bahagian ni. Tapi sekarang kereta moden menggunakan keseluruhan ni one piece, dah pakai besi besar lah, pasal itu nak menjadikannya lebih kukuh lah. Jadi saya rasa ini digunakan atas dua sebab lah. Pertama untuk styling reason lah, bila dia ada line macam ni, bagi nampak dia punya bumbung tu lagi sloping, lebih rendah pasal dia mati kat sini, macam trik sikit lah. Dan yang keduanya, saya rasa ini dibuat supaya bila berlaku accident damage selalunya dia punya panel bawah ni tak bersambung tu dengan bumbung lah, tak macam one piece macam kilang, dia ada panel kecil-kecil. Jadi selalunya dia orang nak repair, dia orang kena welding kat sini. Jadi bila dah ada macam ni, so dia boleh potong kat dalam ni dan welding kat sini dan tutup dengan plastik ni. Ini memudahkan kerja-kerja repair. Saya rasa lah, sebab saya tengok dah ada beberapa syarikat kereta yang menggunakan trik ni. Nampak as a visual trick, tapi saya rasa juga ada sebab menyebab dengan bab maintenance dengan accident repair. Jadi bila kita tengok daripada belakang, ciri yang standard lah yang semua kereta ada ialah lampu yang melonjong ni lah, melebar ni. Jadi lampu ni sebenarnya apabila kita tengok kereta ni dia reka bentuk lampu masuk sampai ke dalam boot, itu adalah kos tambahan. Selalunya dia orang tak buat macam ni kecuali untuk kereta-kereta yang nampak mewah lah, pasal ni kos tambahan. Jadi bila nampak dia orang dah masuk ke dalam ni, nampaknya memang ada usaha untuk menjadikan Almera ni kelihatan lebih mewah dan lebih eksklusif. So and I think it works because bila lampu tu lebar, tak nampak lah kereta ni dan nampak terlalu tebal lah bentuk dia, especially bila dia gunakan garisan-garisan lagi ni kan, membantu untuk menjadikan kereta ni nampak lebih rendah dan lebih sporty. Jadi yang uniknya Almera ni ialah dia turbo lah. Ini yang menjadi kontroversi sekarang, pasal ramai orang Malaysia masih lagi risaukan dengan enjin turbo ni lah. Mungkin pengalaman dahulu mereka menyatakan enjin turbo ni memerlukan selenggaraan yang lebih teliti. Mungkin betul, pasal enjin turbo ni ialah apa-apa yang berprestasi tinggi sudah tentu memerlukan penyelenggaraan yang lebih. Tapi saya rasa penyelenggaraan untuk kereta moden ni taklah begitu teruk sangat, kerana turbo sekarang digunakan bukan untuk meningkatkan prestasi sampai jadi macam sports car, tapi sekadar untuk meningkatkan kecekapan. Jadi turbo ni sebenarnya digunakan apabila pada kelajuan rendah, bila throttle kita movement banyak untuk mencapai tahap kecutan yang agak bertenaga.
Tapi bila kita cruising atas lebuh raya, saya rasa turbo ni dia tak begitu mendatangkan prestasi banyak mana sangat pun, kecuali untuk menjimatkan bahan api lah. Sebab dengan menggunakan enjin kecil, mungkin dia orang boleh use more lean mixture, kurangkan penggunaan bahan api. Saya tak tahulah, tapi saya rasa turbo untuk sekarang ni dah tak menjadi isu sangat, sebab banyak kereta dah gunakan even untuk entry level cars. Jadi kita tengok muka depan Almera ni, dia memang menggunakan Nissan punya V-Grill yang baru lah. Ni reka bentuk Nissan yang baru. Saya rasa untuk sedan semua menggunakan shape V-Grill ni, dan diikuti dengan lampu yang bertemu dengan plastik warna hitam yang turun ke bawah dan naik atas sebelah sana kan. So this V-Grill lah konsisten dah seluruh Nissan punya reka bentuk. Dan V-Grill ni dia ada macam bentuk elemen bersegi sikit lah, pasal dia trapezoidal kan. Dan elemen trapezoidal tu digunakan juga di sekeliling kereta. Sekarang kita tengok di sini pun ada, kat bawah sana pun ada. Dan bentuk-bentuk ni semua nampak macam bersegi-segi lah kan. Dan juga apabila mereka menggunakan elemen bersegi-segi ni, jadi lipatan-lipatan yang mereka gunakan untuk body kereta juga semakin kecil radiusnya. Small radius full kat sini ni, even kat sini walaupun agak halus ataupun lipatan dia tak berapa besar, tapi masih lagi menggunakan tight radius turn. Jadi apa menggunakan small radius turn ni, benda tu nampak lebih precise, lebih halus, dan nampak lebih eksklusif dan lebih mahal lagi. Okey, sekejap, satu benda lagi. Yang ini grill sekarang ni, bukan grill, maksud saya logo Nissan ni. Kalau dulu dia 3D, sekarang ni dia macam plastik, dan berada di dalam plastik. Sebab utama yang berada dalam plastik ialah sekarang ni kebanyakan logo-logo kereta ialah juga tempat dia orang sorok radar dan juga kamera. So kereta ni tak ada radar cruise control, tapi dia ada kamera. So kamera tu berada dalam ni lah, pasal kereta ni ada kamera 360 view. Jadi macam saya cakap tadi, lipatan yang digunakan ada small radius folds kan. Jadi kat sini pun nampak dia punya lipatan-lipatan tu tajam So ini yang saya cakap tadi, daripada depan konsisten lah, sampai ke belakang nampak tajam. Kalau yang dulu tu nampak bulat-bulat, sekarang ni nampak lebih bersegi-segi, dan bersegi-segi tu nampak lebih muscular. Even kat sini pun kita nampak ada elemen bersegi-segi tu. Dan of course kat bawah ni of course macam biasa ialah 360 punya kamera. Dan kalau kita tengok reka bentuk rim pun, ini dah tak macam Almera dululah. Memang ada nampak sikit, ada effort lah that they put into the rims to make the car look much more interesting. Walaupun reka bentuk luaran banyak diperbaiki daripada model sebelum ni, dan inilah yang akan mencuri ramai hati pembeli sebenarnya. Tapi pada saya, perubahan yang paling penting berlaku pada kabin Almera. Kerana kita menghabiskan lebih banyak masa membelik dalam kabin daripada membelik reka bentuk luaran. Kita nak reka bentuk luaran yang cantik tu supaya orang lain lah bila tengok kereta kita cantik. Dan bila kita keluar rumah, kita nak pergi kerja, kita nampak kereta kita cantik. Tapi sebenarnya pilihan bahan, warna dan kemasan pembuatan dalam kabin ialah sesuatu yang lebih mendatangkan kesan kepada kita sebagai pembeli ataupun pengguna. Kabin Almera kali ini sudah kelihatan jauh lebih kemas dan moden, di mana penggunaan skrin sesentuh 8 inci telah mengurangkan jumlah suis dan butang di konsol tengah. Dan ini sekaligus menjadikannya kelihatan lebih senada dengan gaya masa kini. Hasilnya ialah kabin yang lebih teratur dan mudah digunakan, kerana apa-apa suis dan tombol yang masih terpacak di papan pemuka semuanya adalah penting dan kerap digunakan, seperti tombol pengawal pendingin hawa, kekuatan suara dan suis kuasa untuk sistem hiburan. Papan pemuka utama pula telah dikemaskinikan dengan skrin warna pelbagai paparan di bahagian kiri dan penyata kelajuan fizikal ditempatkan di sebelah kanan. Secara amnya lah, aturan kabin Almera adalah praktikal, dengan 2 pemegang minuman di bahagian tengah dan tempat letak tangan merangkap kotak simpanan barang mengambil tempat di antara 2 kerusi depan. Almera juga dilengkapi dengan soket USB di bawah skrin utama yang boleh digunakan untuk menyambung peranti kepada skrin melalui aplikasi Android Auto dan Apple CarPlay. Soket USB untuk pengecas peranti diletakkan dalam kotak simpanan barangan tengah. Dekat belakang pun ada untuk pengguna atau penumpang belakang. Secara keseluruhan, saya kurang berkenan sebenarnya dengan kemasan warna putih dan kelabu gelap yang digunakan. Dia digunakan di bahagian kursi dan juga di papan pemuka ni. Bukan saya tak suka kemasan kabin 2 rona, tapi kali ini ia kelihatan seperti Nissan mengambil keputusan minit-minit terakhir. Walaupun pada saya, kemasan 2 warna lebih baik daripada kemasan yang semua hitam. Pasal saya tak suka kemasan semua hitam, nampak boring dan gelap dan sempit. Tapi mungkin pilihan warna kali ini kurang serasi dengan cita rasa saya lah. Kan? Mungkin tak putih sangat. Mungkin kalau jadi kelabu gelap ke ataupun perang ke, mungkin lebih sesuai dengan cita rasa saya.
Untungnya ergonomik ataupun aturan kabin adalah bagus dengan semua switch dan tombol mudah difahami dan lebih penting lagi mudah dicapai. Jom kita ke belakang pula. Okey, ini tempat duduk belakang. Di tempat duduk belakang ni saya rasa the sloping roof line ni memang mendatangkan kesan kalau awak tinggi. Saya 5 kaki 11 dan kepala saya dah belaga dengan bumbung belakang ni. Tapi legroom agak bagus juga. Pasal depan ni masih lagi ada ruang satu genggaman antara lutut saya dengan kursi depan. Dan kursi depan ni sudah pun dilaraskan untuk tinggian saya lah. Jadi penyelesaian lah, kalau awak nak boleh panggilnya penyelesaian lah, awak kena slouch sikit lah nak pergi lega. Tapi slouching untuk perjalanan jauh akan berasa penat lah. Bagus benda ni ada center armrest. Tapi center armrest dia tinggi sikit daripada yang tepi ni. So mungkin ada setengah orang akan rasa kurang selesa ataupun sengit lah. Dan dia punya roof ni, sloping tepi ni ok. Ada lagi ruang banyak ni kat sebelah sini. Rasa agak biasalah, normal lah. Mungkin slightly inwards, rasa rapat sikit kepala kita. Mungkin pasal bumbung ni rendah lah, tapi saya rasa macam benda ni dekat dengan saya. So that's dia punya tempat duduk belakang ni lah. Dan kat belakang juga tak ada aircon vent, tapi ada satu power outlet untuk kita charging. Dan yang peliknya tempat kursi belakang kursi pemandu ni tak ada poket, tapi belakang kursi penumpang depan ada poket. Why? Jadi bila kita keluarkan video preview tentang Nissan Almera ni, antara isu yang dibangkitkan ialah mengenai enjin turbo lah, dan juga enjin 3 silinder. Enjin 3 silinder ni masih lagi menjadi isu. Tapi kalau awak nak tengok, kita dah ada buat video 3 sebab kenapa enjin 3 silinder ni semakin popular. Dan mungkin di masa depan ini sukar untuk dielakkan lah, terutamanya untuk kereta-kereta mampu milik dan kereta-kereta kelas pertengahan ni. Nak tengok ada klik pada link di atas ni. Dan juga kalau nak tengok kereta-kereta enjin 3 silinder yang paling power sekali di dunia, kita ada buat satu senarai 9 kereta enjin 3 silinder paling power di dunia, termasuk ada supercar pun dalam tu. Juga boleh klik pada link di atas ni ataupun pada description di bawah. Jadi enjin 3 silinder 1 liter ni nampaknya dah mula menjadi standard lah untuk beberapa jenama, terutama untuk kereta segmen B mereka lah. Dan ini tak dapat nak dielakkan kerana peraturan mengenai pencemaran semakin ketat, dan mereka perlu mencari jalan untuk menghasilkan pencemaran yang paling sedikit yang boleh daripada enjin-enjin mereka. Jadi mereka boleh tuning enjin-enjin ni untuk ikut the test cycle lah. Pasal the test cycle tu bukannya memandu terlalu laju sangat, dia punya purata kelajuan dia tak tinggi, mungkin 60 macam tu je. Jadi purata lah maksudnya, ada kelajuan tinggi sampai 90 sampai 100, tapi dia punya peratusan dia tu tak begitu banyak. Dan kereta-kereta ni semua pada setakat 100 km sejam tu, semua enjin ni masih lagi dikatakan tidak, not so stress out lah. Jadi dia boleh ditala. Jadi enjin-enjin ni semua boleh ditala supaya ianya tidak terlalu menggunakan banyak bahan api lah. Dan juga kita tengok turbo-turbo ni digunakan untuk menghasilkan torque pada RPM yang rendah. Jadi sebagai contoh, kereta ni bila kita buka enjin waktu idle, kita tengok kat depan nampak dia bergegar, tapi bila di dalam kabin kita tak rasa gegaran tu masuk ke dalam kabin. Dan apabila kita rev enjin ni, kita tekan minyak maksimum, dia memang dah ditala ataupun direka bentuk sebegitu rupa dengan begitu banyak penebak-penebak bunyi yang kita tak dengar bunyi itu masuk ke dalam kabin. Sebagai contoh ni, sebagai ni daripada like really slow speed kan, kita tekan rev tu naik sampai 6000 RPM dan bunyi tak masuk. Bunyi masuk ke dalam kabin tapi gegaran tak masuk ke dalam kabin. Dan bunyi itu mungkin awak kenal lah, itu bunyi enjin 3 silinder memang cuma itulah yang akan menjadi isu. Pasal ada orang akan berasa bunyi itu tak sedap lah. Pada saya tak kisah sangat, pasal kalau kata kita tengah berjalan, kita biasa kereta kita, mungkin kita dengar lagu ke apa, walaupun kita buka radio tu tak kuat, bunyi enjin tu dah macam hilang dah. So it's not longer betul-betul isu pun. Berapa kali sangat lah dalam sebulan kita rev sampai 6,500 kalau kereta kita sendiri kan. Mungkin nak keluar sempang sekejap and that's it lah.
Kecuali lah kalau kita kena cocok ke dengan siapa ke, kita jadi hangin kan nak tekan minyak, masa tu lah baru nak berasa. Kalau tidak, kata usual operating speed mungkin dalam ni lah macam ni lah 2,500 3,000 kan, dia accelerate. By the time dia naik 3,000 dia bising sikit, lepas tu dia hilang balik. Lepas tu turun 2,500 dah memang tak ada bunyi dah. This is jadi boleh dengar ni lebih kurang sekitar dalam 2,500 RPM. Tu 2,500 RPM. Jadi bunyi tayar lebih kuat daripada bunyi enjin. But this is typical lah of modern cars. Dan inilah di mana sebenarnya saya rasa the point of this car ialah apa dia punya sasaran ni bila mereka bentuk kereta ni ialah untuk refinement. Dia nak kereta ni senyap, dia nak kereta ni selesa. This is not a performance car. So kalau kita tengok dari segi level of refinement, Almera ni memang jauh berbeza daripada yang sebelumnya. Dan kita boleh tengok daripada dia punya even the suspension design dia, the ride quality dia sangat berbeza daripada kereta sebelum ni. Ini kita ada jalan lapang sikit, kita boleh tunjuk sikit dia punya acceleration dia. So ni saya floor habis lah maksimum lah. So you boleh tengok dia punya gear change is very smooth, tak berasa. Sekejap je kita dah pun melepasi 100 km sejam lah. Dan ini jalan ni dekat Serendah ni memang melantun-lantun sikit, permukaan dia banyak jalan pecah. Tapi kita tak rasa bunyi kita I mean the car moves, but a lot of the permukaan yang kasar tu tak berasa. So dia punya secondary ride is quite good, much better ataupun lebih baik, jauh lebih baik daripada model sebelumnya. The primary ride kita tak dapat bawa lagi atas lebuh raya, tapi biasa kat sini nampak macam okey, tak ada rasa floating ke apa ke. In general kita rasa this is an acceptable level of suspension refinement lah untuk kereta pada tahap ini segmen B. Cuma saya rasa yang akan menjadi isu kepada ramai orang ialah harga kereta ni. Jadi ini variant VLT. VLT ni yang paling canggih sekali dan ianya 91. Jadi 91,000 tu dah satu harga yang agak tinggi dan nak mencecah tahap yang mungkin ramai orang kata harga dah ketengahan nak masuk mewah dah lah. So pada harga macam tu, adakah kereta ini berbaloi? Kalau kita nak kira banding dengan kereta sebelumnya, memang perubahan tu banyak sangat lah. Tapi kereta sebelumnya jauh beza harga daripada kereta ni 20 lebih ribu beza harga daripada Almera sebelum ni dengan yang ini, yang top spec. So daripada situ kita rasa mungkin kalau bandingkan dengan yang base model pun 10,000 dekat beza harga So adakah ianya berbaloi? Saya rasa kalau banding dengan yang base model tu memang nampak macam berbaloi sangatlah, pasal kebanyakan teknologi keselamatan dan juga enjin yang kita nak dapat dalam kereta ni pun ada di situ, di mana dapat enjin yang sama 1 liter 3 silinder turbo dan juga ada airbags dan ABS, ESC, semua base safety features semua ada. Dan dia juga ada forward collision warning dan auto emergency braking. So kalau tengok macam dari segi spesifikasi macam tu, saya rasa kompetitif lah. Nak kata fantastic value for money mungkin tak, tapi quite good value for money lah. Ni dia enjin 3 silinder masa idle. Masa idle dia memang nampak bergegar sikit lah, tapi dia guna elastomer mount yang bagus ni lah, nampak kat sini kan. So bila dia guna elastomer mount tu yang elok punya, memang tak rasa gegaran tu masuk ke dalam kabin lah. Sekejap saya rev sekat, awak tengok bila saya dah rev macam mana rupa dia. Nampak bila rev dia hilang, gegar dia hilang. Dia pasal dia macam 6 silinder, dia separuh daripada 6 silinder, dan memang dia punya balancing dia cantik sebenarnya. Kalau dah laju memang dia punya gegaran tu memang hilang. Dan lagi most engine pun sama lah, cuma yang ni memang dia punya hilang gegaran pada RPM laju tu lebih sikit pada engine 4 silinder. Tengok bila turun balik ke idle, memanglah nampak gegar itu. Yang bila kita selalu buka engine masa idle tu yang nampak bergegar. Orang kata oh 3 silinder gegar masa idle je. Okay, lepas kita dah pandu kereta ni beberapa jam, yang ni rushing sikit. Selalu kita dapat kereta 2-3 hari, yang ni kita dapat 2 hari je. Hari ni dapat, esok dah nak kena pulang lah. So kita rushing sikit.
Tapi apa pun kita ada beberapa perkara yang kita suka dan beberapa perkara yang kita tak apa berkenan lah. Jadi benda yang saya suka tentang kereta ni ialah pertama sekali saya suka reka bentuk dia. Kali ni dia nampak lebih bergaya dan lebih sasa lagi lah, dah tak nampak sangat lembik macamlah block yang kereta lama sebelum tu. Dan juga saya suka dia punya kabin sekarang dah berasa lebih mewah dan rasa lebih eksklusif lah. Itu benda yang kedua yang saya suka. Dan yang ketiga yang saya suka ialah enjin dia. Tak rasa gegaran dia sebenarnya. Pada RPM yang laju memang enjin tu tak rasa gegaran, punya berbunyi tu tetap ada lah. Tapi itu pun saya rasa di insulation untuk kabin tu agak bagus juga. Itu yang keempat yang saya suka. Dan yang kelima yang saya suka, kereta ni dia ada ciri keselamatan yang penuh setakat yang boleh untuk kelas ni lah. Tapi tak ada adaptive cruise control, yang tu nak kena pergi ke Honda City RS baru dapat. Untuk yang ini at least ada forward collision warning, auto emergency braking, dan ada 6 airbag dan cukuplah ABS, ESC semua ada. Benda yang saya tak suka, benda yang saya tak suka kereta ni ialah dia punya engine tu. Memang walaupun saya kata engine tu dia smooth, tapi dia punya response dia tu tak bercukup bertenaga lah. Maklumlah kereta ni hanya 100 horsepower dengan berat dia, so dia punya power to weight ratio dia taklah cemerlang. Tapi engine tu is willing to work sampai 6,400 RPM almost in every gear, dan gear change dia lembut. So dia punya engine tu saya rasa perlu berkuasa sikit lagi lah walaupun dia lembut. Yang kedua saya tak suka kabin tu lah, tadi saya cakap dashboard tu saya rasa macam banyak sangat campuran elemen yang saya rasa tak serasi lah, terutama bulat, air vent bulat tu dengan kulit kat tengah-tengah tu tak kena dengan benda-benda yang lain dekat dalam bentuk dashboard tu. Yang ketiga yang saya tak berapa berkenan ialah dia punya seat, reka bentuk seat, bukan dia duduk tak selesa, tapi reka bentuk seat tu lah yang ada trim putih dual tone tu. For me the dual tone design on the seat tak begitu berjaya sangat. Yang ketiga saya tak berkenan dia punya screen tu lah. Screen dia nampak tak begitu high definition. Ini screen, walaupun screen tu agak besar untuk center console tu, tapi dia punya quality of the graphic is not so good lah. Dan yang last sekali, sebenarnya saya tak suka kat tingkap belakang tu ada plastik tu. I know that's a design feature yang mungkin Nissan tunjukkan nak bagi nampak kita terlampak slippery ke apa ke, tapi to me yang itu dia punya elemen design dia yang saya rasa tak berkenan dengan saya lah. Anyway, secara keseluruhan saya rasa kereta ni ialah sebuah kereta keluarga yang cukup bagus. Saya rasa enjin 1 liter 3 silinder tu mampu menjimatkan penggunaan bahan api. So kalau kita guna biasa, hari-hari biasa, bawa macam biasa, tak terlalu rough, I think kereta ni memang boleh membantu kita untuk menjimatkan kadar penggunaan bahan api lah. Dan dia punya refinement level memang cukup bagus. Saya cerita refinement level dia memang bagus. Okay, dia bunyi tak masuk sangat ke dalam kabin, terutamanya gegaran-gegaran pun kurang masuk ke dalam kabin. Cuma kita berharap that Nissan boleh nanti in the future improve sikit lagi dia punya sound insulation dari segi tingkap tu. Rasanya macam banyak sikit masuk bunyi luaran, macam bunyi enjin kereta bila lalu tu mula. Yang itulah perlu kita nak kena improve sikit. But secara keseluruhannya kereta ni kalau tengok in isolation tanpa harga dengan pesaing-pesaing dia, it's quite a competitive car in terms of specification lah against the Honda City. Tapi bila kita tengok harga, saya tak tahu sama ada orang akan kata this is a good price ataupun tidak berbanding dengan RS Honda City, the different variants lah. Memang kalau kita tengok variant-variant yang berbeza, yang ni berbanding dengan RS dia murah sikit, dan yang spek VLP dia pun murah sikit daripada variant pertengahan City, dan of course entry level price dia murah lagi pada entry level price City. Tapi adakah itu cukup untuk menarik pembeli ke Nissan Almera? Saya tak pasti. Apapun kalau dah tengok sampai sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka tekan butang like, kalau ada manfaat tolong kongsi kepada kawan-kawan lah. Kalau belum subscribe tolong tekan butang subscribe, kalau dah subscribe tekan butang loceng pula supaya dapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berkhidmat. Kita jumpa lagi insya-Allah.